Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah, sekali lagi kita pada petang ini kita dapat bertemu di atas talian, sama ada di aplikasi Zoom, sama ada yang mengikuti di FB page Malaysian Tadabbur Academy, dan kita juga bersama dengan rakan-rakan kita di TikTok. Moga-moga sesi ulang kaji kita pada petang ini Allah memberikan kepada kita keberkatan daripada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Surah yang kita nak bincangkan pada kali ini adalah surah yang terakhir yang berada pada juzuk yang ke-27, iaitu surah yang ke-57, terletaknya dalam susunan surah-surah Al-Quran. Surah 57 ini surah apa? Namanya adalah Al-Hadid. Al-Hadid membawa maksud besi. InsyaAllah sebentar lagi kita akan dapatkan nombor ayat yang ada menyebutkan perkataan Al-Hadid, insyaAllah. Jika tuan-tuan ingin merujuk 29 ayat, surah Al-Hadid ini ayatnya tak panjang, berbeza dengan surah yang sebelumnya yang 90 lebih, tapi surah Al-Hadid ini kurang daripada 30 ayat, iaitu 29 ayat. Tuan-tuan bolehlah membuka Al-Quran, muka surat 537 sehingga muka surat 541. Semoga uh, ulang kaji surah Al-Hadid ini dapat memberikan kita semangat untuk kita terus belajar, terus kita menggali seberapa banyak maklumat berkenaan dengan nama dan tujuan bagi surah-surah Al-Quranul Karim. Baik, kita teruskan dengan mendapatkan jawapan tentang ayat yang ada menyebut tentang Al-Hadid. Baik. Ayat yang ada menyebut perkataan Al-Hadid, ya, saya nak paparkan dekat senota dekat aplikasi Zoom. Okey. Ayat dia okey, ayat dia kalau kita cari, kita kena lihat pada penghujung surah Al-Hadid, iaitu pada ayat yang ke-25. Dia berbeza dengan surah Ar-Rahman, ayat pertama dah jumpa nama surah. Surah Al-Waqi'ah, ayat pertama kita dah jumpa dah nama surah. Tetapi Al-Hadid ini, ia tidak berada pada ayat yang pertama, tapi dia berada pada ayat yang ke-25. Ini bermakna kita kena baca keseluruhan ayat nombor 25 surah Al-Hadid. Kenapa kita kena baca? Kenapa kita perlu baca keseluruhan? Kerana pada ayat yang ada nama surah, ia akan dapat membantu kita untuk mendapatkan gambaran awal, isyarat awal kepada perbincangan surah Al-Hadid. Dari sudut nama surah besi, kita faham Al-Hadid adalah besi. Okay, kenapa dengan besi itu? Jadi kita kena baca ayat nombor 25. Okay, jom kita tengok ayat nombor 25. Okay, ayat nombor 25 ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan
liyaquman nasu bil qist. Ayat 25 surah Al-Hadid, mula-mula Allah menyebut ya tentang pengutusan para rasul, yang apabila rasul ini Allah utuskan, Allah bekalkan kepada para rasul ini adalah bayyinati, bukti-bukti yang terang yang menunjukkan mereka ini memang utusan Allah, yang membuktikan bahawa apa yang mereka sampaikan itu benar-benar wahyu daripada Allah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata Rasul yang Allah yang Allah utuskan ini, mereka membawa misi menegakkan keadilan. Okey. Selepas potongan ayat itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut tentang, kita kena baca ayat yang berikutnya. Allah sebut tentang, sekejap ya, saya tengok ayat dia. Okey, Allah menyebut tentang wa anzalnal hadida. Dekat sini baru jumpa kalimah al-hadid. Allah kata wa anzalnal hadida, dan kami telah turunkan al-hadid, besi. Okey, besi. Kenapa dengan besi ni? Fihi ba'sun syadidun. Yang besi ini ia berguna untuk kekuatan. Ba'sun syadidun membawa maksud. Sekejap ya. Saya ni dia punya, sekejap. Saya tengok terjemahannya. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Sekejap ya tuan-puan ya. Okey. Lari sikit. Okey, kejap ya. Okey. Ayat tu bermaksud macam ni. Dan kami telah turunkan, maksudnya kami telah ciptakan besi yang mempunyai ba'sun syadidun, iaitu kekuatan yang hebat. Kekuatan yang hebat tu maksudnya besi ni fungsinya adalah untuk membina kekuatan yang hebat. Sebab besi tu pun dah, kita pun tahu besi kan keras. Besi ni dia boleh gunakan untuk apa? Ada banyak fungsi besi. Besi ni keras. So, disebabkan besi itu, dia boleh memberi manfaat kepada manusia untuk membina kekuatan yang hebat. Okey. Lepas tu, Allah Ta'ala sebut lagi, besi itu fungsinya untuk apa? وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, dan adalah untuk memberikan manfaat untuk manusia. Okey, Allah sebut ada dua fungsi besi. Satu untuk membina kekuatan. Okey, yang kedua adalah untuk pelbagai manfaat yang lain untuk manusia. Okey, tak habis lagi. Ayat ni kita kena baca sampai habis. Ayat yang ada nama bagi surah Al-Hadid tu. Okey, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Okey. Ayat tu, setelah Allah menyebutkan besi ini untuk membina kekuatan yang hebat, dan besi ini juga bagi banyak faedah kepada manusia, Allah Ta'ala jadikan dua besi itu untuk apa tau? Allah nak tengok daripada dua fungsi besi tadi tu, Allah Ta'ala buat, kata Allah, Allah ingin mengetahui. Allah hendak mengetahui orang yang menolong Allah, orang yang tolong Rasulnya, walaupun Allah itu tidak dapat dilihat. Sesungguhnya Allah tu maha kuat lagi maha perkasa. Okey. Jadi ayat 25 ni kita perlu ya, seperti saya sebut tadi, kita perlu ambil sedikit masa untuk kita baca dan kita fahamkan. Kerana pada ayat itulah menjadi sumber kepada surah itu dinamakan Al-Hadid. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat daripada Al-Hadid tadi,
adalah Allah telah mengutuskan semua para rasul. Allah hantarkan rasul, Allah bekalkan kitab. Lepas tu Allah bekalkan bersama para rasul ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan mereka adalah utusan Allah. Kemudian Allah menyebutkan tentang dua pusi besi. Okay, untuk membina kekuatan dan untuk faedah kepada manusia. Untuk apa? Kenapa Allah turunkan besi, Allah ciptakan besi ini? Allah sebenarnya hendak melihat dalam ramai manusia ni yang dapat besi ni, dia guna besi tu untuk apa? Allah Ta'ala kata Allah nak mengetahui siapa yang tolong Allah, siapa yang tolong Rasulnya. Jadi secara tak langsung kita dah dapat sedikit sebanyak maklumat puisi besi itu untuk apa? Adalah dikaitkan dengan tolong Allah dan tolong Rasul. Tolong Allah, tolong Rasul ni dalam perkara apa? Macam mana kita nak tolong Allah dan Rasul? Melalui besi yang Allah ciptakan. Saya rasa, saya yakin tuan-tuan pun dah dapat maklum dah. Tuan-tuan dah dapat, tuan-tuan sudah pun mengetahui apa puisi besi pada menolong Allah dan Rasul. Kalau kita kembali mengingati tentang nikmat Allah bagi kepada Nabi Allah Daud contoh. Nabi Allah Daud kan Allah bagi dia kepandaian untuk dia melenturkan besi ni ikut cara dia. Dia nak buat design macam mana, dia nak buat bentuk dia macam mana. Dan kita tahu besi digunakan juga dalam siri-siri peperangan. Lepas tu Nabi Allah Daud dia jahit, dia sulam baju perang tu menggunakan besi-besi untuk menjadi perisai daripada diserang oleh musuh. Jadi kita dah dapat dah sedikit sebanyak macam besi ni ada kaitan dengan peperangan. Besi ni kalau siapa ada sumber besi yang banyak boleh dikaitkan dengan perlindungan, membina kekuatan. Okey, tapi kita belum dapat secara keseluruhan lagi, tapi sedikit sebanyak tu isyarat perbincangan surah Al-Hadid ni kita dah dapat dah sedikit sebanyak. Okey. Jadi kita nak teruskan dengan membincangkan tujuan bagi surah Al-Hadid. Okey, kita nak bincangkan tujuan bagi surah Al-Hadid. Ya. Dan setelah kita bincangkan tujuan, nanti kita akan kaitkan kembali tujuan surah Al-Hadid dengan nama surah besi itu. Apa perkaitan besi dengan tujuan surah Al-Hadid? Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Objektif bagi surah Al-Hadid. Okey, maqsad bagi surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ni 29 ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak mengajak kita semua supaya tolonglah agama Allah. Tolong agama Allah tadi kita dah jumpa dekat ayat 25 setelah Allah menyebut dua pusi besi. Maksudnya surah Al-Hadid ni surah yang Allah mengajak kepada kita supaya tolonglah agama Allah. Tolonglah Islam ni. Tolonglah sebarkan Islam. Tolonglah agama Allah ni. Macam mana nak tolong? Nak tolong dengan apa? Tolong agama Allah melalui infaq, iaitu derma, sedekah, dan juga berjihad, iaitu berperang. Tolong agama Allah dalam konteks zaman dahulu, mereka ini kena tegakkan Islam, kena pertahankan Islam, iaitu dengan jihad. Besi tadi itu boleh digunakan dalam siri peperangan. Seperti boleh guna buat perisai, boleh guna buat baju besi, boleh guna buat pedang. Okey. Sebab jihad wajib. Kalau tak mempertahankan negara, tak mempertahankan Islam, habis Islam ini.
Jadi apabila sebut tentang jihad, perang, oh, surah ni surah Madaniyah ke? Ya. Surah Al-Hadid ni dia surah Madaniyah. Surah yang Allah turunkan selepas Nabi berhijrah. Sebab tu surah selepas hijrah ni banyak banyak cerita tentang kewajipan, ya, kefarduan, termasuklah fardunya berjihad. Okey, tetapi tak cukup hanya kalau kita boleh keluar berperang, kita juga memerlukan kepada pembelajaran yang banyak. Nak belanja perang ni bukan sikit. Betul tak? Nak buat senjatanya, nak buat baju besinya, nak gunakan kenderaan aset-aset dalam perang. Maka surah ini, surah yang mengajak kepada kita tolong agama Allah dari sudut kita berjihad dan juga kita menderma, berinfak untuk agama Allah. Mungkin ada orang tak dapat pergi perang, tapi dia boleh salurkan dengan wang ringgit. Untuk memantapkan pemahaman tujuan surah Al-Hadid ini, okay, tolong agama Allah melalui infak, melalui jihad, saya nak kongsikan beberapa maklumat khusus yang ada dalam surah Al-Hadid yang Allah menyebut tentang menginfakkan harta. Okey, cara dia macam mana? Okey, yang pertama, surah Al-Hadid ni tuan-tuan dan puan-puan adalah surah yang banyak mengulang-ulangi perkataan infak. Mengulangi perkataan nafaqah. Nun, faqa, nafaqah. Ataupun perkataan infaq, infaq. Kita dah biasa dah guna perkataan infaq, marilah berinfaq. Sebenarnya itu adalah bahasa Arab. Surah yang banyak mengulangi kesaan, tuntutan supaya berinfaklah adalah surah Al-Hadid. Okay, nak tahu ayat nombor berapa yang ada menyebut tentang infak? Ada 5 kali. Tuan-tuan akan temui dalam surah Al-Hadid. Tolong take note, nanti kalau dah sampai baca Al-Quran juzuk yang ke-27, dah sampai dekat surah Al-Hadid, maka nanti tengok balik apa yang telah pun kita take note, kita tandakan tentang perkataan infak. Lepas tu nanti ingat balik apa perkaitan nama surah besi dengan menginfakkan. Okey, kita dapatkan dulu. 5 kali tu dekat ayat nombor berapa? Okey, ayat nombor 7. Surah Al-Hadid ya, ayat nombor 7, tuan-tuan akan menemukan disebut gesaan kepada menginfakkan harta ni 2 kali. Ada 2 kali dalam ayat nombor 7 tentang menginfakkan harta. Manakala selebihnya ada 3 kali ya. Ia berada dalam dia berada pada ayat nombor 10. Ayat nombor 10 surah Al-Hadid kita akan jumpa perkataan infak, infak, infak. Campur dengan ayat 7 ada 2 kali, maka ada 5 kali. Tuan-tuan kena cari dalam surah Al-Hadid. Kenalah conteng sikit Quran tu supaya kita dapat trigger dia, kita dapat ingat balik, oh kenapa kita bulatkan perkataan infak kenapa kita gariskan. Jadi semoga kita dapat mengingati perbincangan tujuan bagi surah Al-Hadid. Okey. Maklumat yang kedua, untuk kita kukuhkan perbincangan surah Al-Hadid sebenarnya adalah Allah nak mengajak kepada kita dengan menderma untuk agama Allah. Bantu Islam ni. Kan, nak kembangkan dakwah Islam ni, kita perlukan wang ringgit. Perlukan wang ringgit. Kita nak bayar kadang-kadang gaji-gaji kepada pendakwah-pendakwah kita. Kita nak gunakan alat-alat
Kita perlu sewa bangunan lah, macam-macam lah. Sekarang ni tak ada benda tak kena duit. Semua kena guna duit. Jadi yang kita nak sumbang, yang paling utama adalah macam mana kita nak sebarkan agama Allah Ta'ala ini. Nak tarik orang masuk Islam, perlu bantu mu'alaf, nak kena infak juga. Jadi itulah surah Al-Hadid. Okey. Maklumat kedua bagi surah Al-Hadid ni, tuan-tuan boleh tengok ya, surah yang paling banyak Allah menyebut tentang pinjaman. Pinjaman dalam bahasa Arab apa? Dia panggil qordun. Qordun, loan, pinjaman. Ya, menarik. Surah Al-Hadid ni. Jadi kalaulah ada mana-mana tanya, dalam surah apa yang banyak sebut tentang pinjaman, pinjaman, kita kata surah besi. Surah besi. Apa perkaitan besi dengan pinjaman? Pinjam duit nak beli besi ke? Okey, kita dapatkan terlebih dahulu. Di manakah ayat yang Allah ada menyebut tentang qordun, pinjaman? Surah yang paling banyak menyebut tentang qordun. Allah memilih untuk mengulangi sebanyak 4 kali. Pinjaman, qordun. Perbuatan memberi pinjam dalam surah Al-Hadid. Dekat maklumat ini pun dah memberikan kita pencerahan tentang tujuan surah Al-Hadid dan besi tadi tu. Okey. 4 kali tu di mana? Okey. Tuan-tuan boleh jumpa penyebutan pinjaman ni dalam ayat yang ke-11. 2 kali. Ayat 11 2 kali. Ayat nombor 18 ada 2 kali. Ayat 11 2 kali. Ayat 18 2 kali. Perkataan qordun. Okey, saya tunjukkanlah, saya bacakanlah satu ayat contoh japnya. Kita tengok ayat nombor berapa kejap. Okey, kejap. Kita tengok ayat nombor 11. Tengok ya. Saya bacakan ayat nombor 11. Jadi kalau tuan-tuan buat mana-mana pinjaman Islamik kan, tuan-tuan buat pinjaman patuh syariah, mesti akan guna ayat 11. Kenapa? Kerana dekat ayat 11 ni lah ada perkataan qordun hasana, pinjaman yang baik. Allah kata man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Okey. Sebenarnya Allah Ta'ala ni dia nak motivate kita. Dia nak ajak kita supaya tolonglah, sumbanglah sesuatu untuk agama Allah. Berinfaklah. Sampaikan Tuhan tawarkan kita, Tuhan seolah Tuhan kata, siapa yang nak memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kita kalau kita faham ayat ni, kita rasa macam, ya Allah, kita rasa macam takkan kita pula nak bagi pinjam kepada Allah, betul tak? Sedangkan Allah Ta'ala bagi kita macam-macam. Allah tak pernah pun charge. Allah tak pernah pun claim. Allah tak pernah pun minta bayar nyawa kita, nafas kita ni. Kan? Berapa tahun kita telah menghirup udara Tuhan. Tak pernah Tuhan minta kita bayar. Betul tak? Tak pernah. Rezeki yang kita makan, ya Allah, selama ni tak pernah Tuhan minta kita bayar. Kesihatan kita tak pernah. Tetapi Allah Ta'ala ni, cara dia nak bawa kita supaya tolong agama Allah ni, sampai dia tawarkan siapa nak bagi pinjaman kepada Allah. Kalau kita baca ayat nombor 18, kita akan menemukan Allah Ta'ala ulang 2 kali juga qardun tadi tu.
Allah mengatakan innal musaddiqina wal musaddiqati. Sesungguhnya orang lelaki yang bersedekah, orang perempuan yang banyak bersedekah, wa aqradullaha qardan. Dan juga dia telah membuat pinjaman bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan dua maklumat ini, iaitu surah yang banyak mengulangi tentang infak 5 kali dan surah yang paling banyak menyebut tentang pinjaman 4 kali. Lepas tu kita linkkan pula dengan nama surah besi tadi tu. Lepas tu kita gabung dengan tujuan surah Al-Hadid, maka kita dapati bahawasanya surah ini surah yang Allah meminta kepada kita supaya kita tolonglah agama Allah dengan berjihad. Okey, sanggup korbankan nyawa dan hartanya, berinfaklah untuk agama Allah. Gunakan besi-besi yang telah Allah ciptakan itu untuk membantu agama Allah. Dalam masa yang sama, infaklah harta untuk memastikan agama Allah ini sentiasa dapat diteruskan. Kerana kita berhadapan dengan zaman yang boleh menutup kehebatan Islam. Berbanyak pihak yang nak jatuhkan Islam, yang nak cemarkan agama Islam. Jadi kita kena tolong Allah untuk sebarkan Islam yang sebenar-benarnya. Jadi nak sebarkan Islam, kita kena menyumbang. Okey, kita kena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tuan-tuan yang dapat kita bincangkan pada sesi petang ini sebab jam pun dah 4:08 minit. Okey, sementara kita nak menanti waktu asar, mungkin ada yang baru nak bersiap-siap ulang daripada bekerja sebab Ramadan ni besok orang balik awal. Okey, saya buka kalau ada mana-mana penambahan maklumat, ada mana-mana teguran ke, ada soalan ke, dialu-alukan. Ada Ustaz, dekat chat ada Cik Siti Ija tanya, macam mana kita harus keluarkan sebahagian wang kita untuk berjihad untuk Palestin ke? Okey, salah satunya kita boleh menyumbang wang kita untuk membantu orang-orang Palestin yang tertindas. Boleh. Itu salah satunya. Okey. Ataupun kita bantulah mana-mana NGO yang dia bergerak untuk dia menyebarkan Islam. Okey, NGO mualaf ke, ataupun apa sajalah yang boleh membawa kepada menaikkan nama Islam. Boleh, mana-mana pun boleh. Tapi kalau memilih NGO, kalau memilih mana-mana badan amal, pastikan ia bukanlah skamer lah. Pastikan ia berdaftar, ia diiktiraf oleh pihak yang berautoriti. Sebab zaman sekarang ni, ramai orang yang tunggang agama. Ramai orang dia jual agama. Jadi kena berhati-hati. Kalau kita tak mampu dengan menyumbang, kita boleh gunakan dari sudut boykot. Macam isu baru-baru ni, ditulis nama Allah, distokin, kita wajib boykot. Itu juga menolong agama Allah. Kita sepatutnya menyucikan Allah, membesarkan Allah. Maka kita kena bantu. Itu termasuk di antaranya. Ada banyak lagi ruang dan sudut yang lain untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Macam kita yang menyebarkan kefahaman tentang Al-Quran pun sebenarnya menolong agama Allah. Kerana kekuatan orang Islam adalah pada Al-Quran. Sumber kepada Islam adalah Al-Quranul Karim. Dan ada banyak lagi sudut-sudut yang lain. Wallahu ta'ala alam. Itu saja yang dapat saya... Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Sebentar. Ada satu soalan lagi dekat chat. Ustaz, adakah bila kita baca surah Al-Hadid ini akan buat kita kuat macam besi? Terutama perlindungan dari jin dan syaitan.
Wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui tentang mana-mana nas yang menyebut kalau baca surah Al-Hadid ni kita jadi kuat macam macam Iron Man. Ah, boleh lindung daripada jin dan syaitan. Wallahu ta'ala. Kita tak, wallahu alam, mungkin ada maklumat tu saya tidak temui, tapi setakat ini tidak ditemukan mana-mana hadis ya yang sahih yang menyebut kelebihan baca surah Al-Hadid ini boleh lindung kita daripada jin dan syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada nanti tolong kongsikan. Kita boleh semak maklumat tu. Baik, tuan-tuan dan puan, itu sahaja. Dekat FB page Malaysian Tadabbur Tak Academy ada. ada soalan? Tak. FB tak Ada ada. ya, Kak? Tak ada dekat FB tak ada. Okey. Kalau tak ada, sekejap. Dekat TikTok ni pun tak ada. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat yang ikut sesi langsung ulang kaji juzuk yang ke-27. Ini Alhamdulillah ya, jam 4.12 petang ini. Syukur kepada Allah, kita dah tamat sesi ulang kaji juzuk yang ke-27. Alhamdulillah. Semoga juzuk yang ke-27 ini kita dapat teruskan beramal, kerana juzuk 27 ni banyak menyebut tentang syurga, dan juga salah satu cara untuk kita tolong agama Allah adalah dengan berinfak, terutama bulan Ramadan. Banyakkanlah manfaatkanlah kurniaan yang Allah beri untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ikuti ulang kaji juzuk yang ke-28. Besok insya-Allah kita akan memulakan pengembaraan kita masuk juzuk yang ke-28. Juzuk 28 ni semua surah dia adalah Madaniyah, 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 Madaniyah semua. InsyaAllah juzuk 28 kita jumpa jam 3 suku petang esok. InsyaAllah kita cuba bincangkan surah Al-Mujadalah dengan surah dihalaunya orang Yahudi buat pertama kali daripada bumi Madinah, iaitu surah Al-Hasyri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa